ni cikgu nak ajar macam hari tu kita berhenti dekat macam mana nak buat jadual kekerapan kan. Jadi hari ni video ni cikgu buat untuk tunjuk kat kamu macam mana kita nak kita nak lukis graf, histogram dan poligon kekerapan. Okey. So sekarang boleh tengoklah nak. Okey, perwakilan graf ni dia ada dua jenis tau. So bila ada dua jenis, so perwakilan graf lah yang ni. So kita tengok yang pertama adalah histogram. Kita ada dua graf, histogram. Okey, kita tengok histogram. Histogram ni bentuk dia macam ni. Okey. Bentuk dia macam bangunan. Histogram ni adalah bangunan lah, bentuk bangunan. Macam tu lah lebih kurang. Jadi bawah dia ni adalah sempadan atas boleh, titik tengah pun boleh. So bawah ni kita buat sempadan atas. Nilai kat bawah ni, paksi X dia sempadan atas, paksi Y dia adalah kekerapan. Okay. Kalau graf poligon kekerapan pula, graf dia macam ni lebih kurang. Tu. Atas ni kekerapan, bawah ni nilai titik tengah. Macam tu. Ataupun kadang-kadang dua-dua graf ni kita boleh lukis atas satu graf yang sama. Maksudnya poligon kekerapan ni kita boleh lukis atas histogram. Jadi dia mungkin boleh jadi kalau kata saya gabung kalau saya gabung dua-dua ni, poligon kekerapan situ atas ni, poligon kekerapan dia akan ada di titik tengah setiap satu graf histogram ni. Jadi nanti kamu yang nak kena garis macam tu lah. Macam tu. Kalau kata kita gabung, kalau soalan tak suruh gabung, soalan nak satu-satu, maksudnya soalan nak histogram saja. Jadi kita kena lukis yang macam cikgu tunjuk bangunan tadi itulah. Kalau dia nak poligon kekerapan saja, jadi dia akan jadi macam bukit-bukit ni. Bukit Bukau ni. Nampak tak perasan tak? Bukit Bukau ni dia tutup kiri dan kanan. Sebab poligon kan. Poligon kan tak ada sisi yang, semua sisi tertutup tu. Sebab tu nama dia poligon. Okey, kalau dia suruh gabung, maka poligon kekerapan boleh lukis atas histogram. Okey, sekarang kita tengok macam mana nak lukis. Okey, so dia akan bagi macam ni. Soalan memang kena macam ni. Dia kata jadual kekerapan di bawah menunjukkan kelajuan dikuatkan oleh kamera pelangkap itu paket dia lah. Wakilkan data tersebut dengan histogram dan poligon kekerapan. Maksudnya dua-dua graf dia suruh lukis. Histogram dan poligon kekerapan menggunakan skala 2 cm. Okey, skala ni kamu kena take note. 2 cm kepada 10 ni, ini adalah paksi Y. 2 cm kepada, ni saya nak soalan sikit, 2 cm kepada 5 buah kereta, ni adalah paksi X. Macam tu. Boleh? 2 cm kepada 5 buah kereta. Yang ni lah ni. Maksudnya bilangan kereta ni adalah kekerapan kan? Betul tak? 5, 10, 20 je kita buat tu. Jadi yang ni kekerapan. Sebab tu paksi X tu. 2, 5, 10. Oh sorry. Typo. Jadi yang pertama ni. Kalau 2, 5, 10 macam cikgu tadi confuse kan? Kita tengok balik. Dia kata contoh pasal ni buah kereta. Kereta ni adalah kekerapan, betul tak? Kalau kekerapan, poligon kekerapan ke, histogram ke, mesti berada di paksi Y. Jadi yang disebut awal ni adalah paksi X, yang ni paksi Y. Boleh? Okey, sekarang cikgu kata apa? Kalau histogram ataupun poligon kekerapan kita kena ada nilai ni kan. Bawah ni pakai sepadan atas, kawan ni bawah pakai titik tengah.
Jadi apa-apa pun pertama sekali sebelum buat graf, kita mesti buat jadual kekerapan dulu. Kan cikgu ajak dah itu kan. Jadi step 1 dia, kita mesti buat jadual kekerapan. Jadual kekerapan kita mesti buat dulu. Okey. Jadi saya akan insertkan table. Okey. Okay, baik. So, benda yang pertama kat sini adalah laju ni lah. Kita tulis dulu, laju ni adalah, okay, kita tulis dulu tak apa, tak ada masalah. Kadang-kadang soalan, dia akan bagi jadual kekerapan ni kita isi saja. Tapi ada kadang-kadang soalan dia tak bagi, jadi kita kena buat ni lah. Okay, bilangan kereta tu kita nak tulis, itu adalah kekerapan. Lepas tu kita mesti ada titik tengah. Memandangkan dia suruh kita buat histogram juga kan. So, kena ada sempadan atas. Okay. Jadi, yang ni kita boleh potong lah. Okay, delete column. Alright. Okay, baik. So, laju yang pertama tadi 70 sampai 79. So, salin balik je tak ada apa pun. Lepas tu 80 sampai 89. Kemudian kita ada 90 sampai 99. Kemudian 100 sampai 109. 110 sampai 119. 120 sampai 129. Okey. Habis itu kan? Okey. Oh, tepat-tepat cukup baik. Alright. So, kekerapan ni kita tulis dulu. Salin balik daripada jadual yang dia bagi tu. So, 5, 10, 20, 30, 25, 10. Okey. Boleh. Alright. Lepas tu titik tengah kena ingat lah. Ingat tak? 70 sampai 79. Ada berapa? Kira kan? 70 sampai 79 ada 10 betul Betul tak? So, jadi ada 10. Jadi 10 bahagi 2. Tak pun kita tekan jari boleh kan? Ataupun 10 bahagi 2. So, kita akan dapat titik tengah dia. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 kan? So, tengah-tengah dia adalah 75 dengan 76 betul? 75 dengan 76 kan? Tengah-tengah dia kan? So, kalau 75 dengan 76, jadi maksudnya antara 75 dan 76 adalah 75.5. Okey. So, macam mana nak kira, kalau kata tak reti nak kira dengan jari tadi, kita boleh buat apa nama? Kita boleh guna rumus lah kan. Tambah dua-dua tu bahagi je 2 sebab dia tengah-tengah betul. Jadi, ambil 79 tambah 70 ni, kita bahagi 2. Kita dapatlah selang kelas dia berapa. So, yang ni selang kelas pula titik tengah dia. Titik tengah dia, maka titik tengah dia adalah 75.5. Jadi, automatik yang bawah tu dia akan ikut je sebab dia naik 10, 10, 10 kan. Jadi, yang ni akan jadi 85.5. Lepas tu, 95.5. Kemudian 105.5. Kemudian 115.5. 120.5. Sorry, yang ni 100. 115, 100 tambah 10, 125. Macam tu. Sebab dia naik 10, 10, 10 kan. Okay. Jadi sempadan atas ni nak tulis yang mana? Ingat tak? Sempadan atas kita akan ambil semua orang yang sebelah sini. Lepas tu kita kena tambah 0.5. Jadi dia akan jadi kat sini adalah 79.5. 89.5, 99.5,
109.5, 119.5, 129.5. Macam tu. Okey, jadi macam mana nak lukis graf? Okey, macam mana nak lukis graf? Kita cikgu kecilkan sikit bagi nampak. Okey. Sebab kiri yang kanan ni. Okey, boleh nampak dah kot nah. Okey, so sekarang ni dia kata kat kita 2 cm kepada 5 buah kereta, betul? Dia kata kat kita 2 cm kepada 5. Yang ni yang kita nak kena take note sangat-sangat. Untuk kekerapan yang kita nak kena take note. Maksudnya setiap 2 cm tu ada 5 buah kereta. Macam tu. Jadi kita skala ni skala. Yang kita nak kena take note skala adalah di paksi Y saja. Kenapa macam tu? Mari tengok ni. So graf, apa benda nak buat kalau graf ni? Pertama sekali, kamu buat je. Ni graf, kamu kalau kata ada printer nanti print graf yang cikgu bagi ni. Ini adalah graf yang lembaga peperiksaan punya. Okay, so kita pun buat graf pakai pensel lah. Okay, so mesti start kat sini. Start kat sini, macam tu. Okay, lepas tu satu lagi. Naik ke atas. Tak mau naik. Naik ke atas. Okay, sampai sini. Okay. Okay, macam tu lah. So, kita kena tulis lah. Okay, yang ni nilai. Yang atas ni adalah kekerapan. Tulis dulu siap-siap. Dia tak boleh tulis kereta. Dia mesti tulis kekerapan. Okay. Lepas tu bawah ni kita punya, sebab kita nak soalan sebut histogram. Jadi, buat soalan sebut histogram kan. Yang ni. Histogram. Jadi, kita kena lukis bawah ni adalah sempadan atas. Bawah ni kita tulis sempadan atas. Okay. Satu cikgu nak pesan, buat graf pastikan tiada nilai berada di ruang putih. Ruang putih ni semua tak dikira markah kalau kamu lukis. Jangan bagi keluar langsung. Jadi tulisan macam cikgu ni, kenalah buat bagi elok-elok sikit. Tulislah bagi elok. Cikgu tulisan besar sebab cikgu nak bagi kamu nampak kan. Okay. So, cukup graf tu. Okay, baik. Lepas tu sekarang kita boleh masukkan nilai lah. Kita buka kekerapan dulu sebab yang tu yang nak kena ikut skala betul-betul kan. Okay. So, kita masukkan. So, nak tulis ni. Kosong. Sebab sekarang ni yang betul-betul start dengan kosong ni adalah kekerapan ni. So, kena ada apa? Senggat. Buat begini elok, okay. Tarik senggat tu. Kosong macam tu. So, 2 cm tu maksudnya besar ni kan 2 cm kan. Jadi setiap 2 cm ni 5 lah naik. So 5. Kena ada senggat. Tak ada senggat salah. 10. 15. 20. Kita tengok lah kali nilai sampai 30 kan. So 25. Nampak senggat ni naik sikit. Salah lah. Kena letak betul-betul tempat dia. Pakai pembaris nah. 25. 30. Okay. Boleh kalau nak bagi nampak cantik sikit sebab kita ada ruang lagi. Ruang ada banyak kan. Kita nak buat sampai 35 pun boleh. Cuma tak payahlah sampai 40, 45. Tak payahlah. 35. Okey, baik. So sekarang ni dah siap kita buat dia punya nilai-nilai di paksi kekerapan. Sekarang kita nak guna nilai untuk histogram mesti pakai sempadan atas. Jadi kita nak bubuh nilai ni.
Okey, ni yang specialnya. Tak kisahlah nanti sepadan atas ke titik tengah ke, mesti kita tulis, kita isi saja. Okey, so dekat sini ni, kita isi saja 79.5. Macam tu. Lepas tu, 89.5. Kemudian, 99.5. Lepas tu, 109.5. Kemudian, 100.5. Okey, ujung ni 129.5. Okey, kalau sekiranya jadi macam ni kan, ujung ni kan, kena pandai-pandai lah. Maksud cikgu pandai-pandai tu, kita dah nampak benda tu tak muat kan. Jadi sempadan atas ni tak semestinya tulis tepi ni. Kita panjangkan sikit. Okey. Okey. Jadi, nama sempadan atas tu kita boleh tulis kat bawah ni. Kalau muat tulis tepi ni adalah wajib. Tapi kalau tak muat, boleh tulis bawah ni. Sempadan atas. Okey, baik. Jadi sekarang masa untuk kita lukis graf histogram. Jom kita lukis graf. Okey. So sekarang kita tengok. Okey. 79.5 ni. 79.5 ni dia kekerapan dia 5. Jadi kita percari 5. So 79.5 ni. Okey, tanda dulu kat sini. Okey, lepas tu seterusnya 89.5 adalah 10 kat sini. Okey. Sana dulu 99.5 ni adalah berapa tu? 20 kan? Standard 20. 109.5 30. 119.5 25. 129.5 10. Okey. Nak buat histogram. Okey, macam ni tau. Nak abang kamu lah kan. Histogram ni kalau ikut buku teks kan, bawah ni kena sempadan atas. Kalau ikut buku teks. Tapi sebenarnya kalau ikut SPM, dia terima saja kalau bawah ni kita pakai nilai titik tengah. Untuk histogram lah. Histogram yang special sikit lah. Untuk histogram. Jadi sekarang cikgu nak ajak kamu ikut buku teks dulu. Okey. Kalau ikut buku teks, kena pakai bawah ni sepadan atas. Tapi kalau ikut SPM, dia terima juga kalau kamu pakai bawah ni, nilai dia titik tengah. Okey. Jadi histogram dua-dua pun boleh. Histogram saja. Poligon kekerapan wajib titik tengah. Okey. Alright. So sekarang ni, kalau kita pakai nilai sepadan atas, kan, kita nak lukis histogram ni, ada histogram dia macam tu kan. Kan? Jadi, kita mesti tambah satu lagi nilai sempadan. Satu lagi nilai kena tambah lah kat sini. Okay, kita tahu sini 79.5 betul tak? So, kita tambah satu lagi nilai. Kan semua kita dah nampak naik 10, 10, 10. Jadi 79.5 dekat sini akan jadi 69.5. Kenapa tujuan cikgu tambah ni? Sebab kita nak buat graf macam ni. Yang ni kita akan tarik ke tepi. Gitu. Nampak tak? So ini pun kita akan tarik macam tu. Kapal baris nak? Tarik. Sebab ingat tak,
kenapa kita tarik ke tepi? Sebab sepadan atas kan duduk ujung, duduk sebelah sini. Faham tak? Jadi macam ni sepadan atas, ni sepadan bawah dia. Macam tu. Nanti dia akan jadi, lepas tu lepas habis kamu tarik macam tu, kamu kena tarik pula lah. Kamu kena tarik pula ke bawah lah. Sebab kita nak jadi bentuk bangunan. Cuma nak tarik tu, dia ada skill dia. Kamu jangan tarik ujung macam tu, kamu kena tarik daripada atas main ke bawah. Nampak tak? Baru dia tak terkeluar. Kalau macam ni, kalau yang ni kamu nampak tak? Kamu perasan tak? Kalau yang ni, kamu nampak tak? Bila buat macam ni kan, nampak tak yang ni dia tak bersambung. Dia kena hati-hati graf histogram. Nampak tak dia tak bersambung graf ni? Dia jadi salah tau. Jadi kena hati-hati. Lukis kena elok-elok. Jadi tak boleh lah macam ni. So kamu kena bagi dia bersambung. Boleh? Okay, jadi mari kita tengok macam mana nak lukis betul-betul. Cikgu lukis dengan cepat. Macam ni. Di bawah ni. Okay. So tarik lagi. Macam ni. Okay, sampai bawah ni. Okay. Tu lagi. Okay. Then tarik lagi. Lambat sikit lah. Tak cikgu pun duk hang sikit. Satu lagi. Okay. Yang ni kena garis lah. Buat bumbung dia jangan lupa. Jadi penaik tiang dulu tu baru buat bumbung. Okay, sebelum cikgu lupa nak pesan. Graf ni, kan tadi kita tanda je kan. Janganlah tanda yang besar sangat lah macam ni lah. Jadi siapa yang tanda besar tu kena padam balik lah. Tak ada. Sebab dia nak graf tu nampak smooth.
Jadi padalah balik. Jadi kamu tanda tu jangan terlalu kata apa? Terlalu terang sangatlah nah. Nampak tak nilai ni? Ayah, dia duduk lari-lari. Taklah. Okey, baik. So sekarang ni inilah histogram. Inilah graf histogram. Inilah graf histogram tu. Okey, jadi ni secara histogram. Kemudian dia nak pula kat kita, dia nak poligon kekerapan pun dia nak ke. Jadi poligon kekerapan ni lagi senang. Poligon kekerapan ni sebab dia pakai titik tengah, kan cikgu kata tadi kan, poligon kekerapan wajib pakai titik tengah betul? Wajib pakai titik tengah kan? Poligon kekerapan kan? Jadi dia akan kena duduk tengah-tengah antara graf ni. So kat mana ke poligon kekerapan? Tanda dia kena duduk di tengah-tengah. Okey, satu. Sebab tengah-tengah antara sempadan ni adalah nilai titik tengah, betul tak? Jadi kita tak payah tulis dah nilai titik tengah tu. Kita tanda je tengah-tengah ni macam tu. Gitu. Gitu. Okey. Dia ada satu lagi. Ini saya ke bawah tu. Okey. Okey, macam mana nak sambung? Saya pakai pen lain lah nak bagi kamu nampak. Tapi kamu kena pakai pensel lah nah. Okey. So yang ni daripada sini sambung je pakai pembaris, jangan freehand. Okey, sambung. Okey, satu. So yang ni sini pula sambung titik ke titik. Okey. So yang ni dari sini sini pula. Okey. Sambung lagi sini sini pula. Itu. Sini pula. Okey. Kan cikgu kata poligon kekerapan ni dia kena tutup. Jadi daripada yang titik tu kita sebenarnya kena tarik daripada titik tengah ni. Tarik sampai ke hujung. Kira cukup satu kotak. Cukup 2 cm lah, nampak tak? Kamu nampak tak besar dia sama ni? Nampak tak sebesar satu kotak? Kan? Dia masih lagi duduk penjuru-penjuru kotak besar kan? Nampak tak? So maksudnya sebesar ni dia tak boleh lah suka hati kita nak garis tutup tu. Kalau contoh, katalah tutup tu kan? Kan dia dekat sini kan? Katalah tutup tu, kamu pergi tutup dia, kamu garis ni, kamu garis main ke bawah ni macam tu je. Salah lah. Yang ni lah betul. Boleh faham? Nah, dia kena kangkang dia tu kena sama besar lah. Okey? Ni biar je lah. Okey. Jadi itulah namanya kalau poligon kekerapan dan histogram kita lukis sekaligus. Maksudnya poligon kita lukis dulu histogram pakai sepadan atas tu, lepas tu kita lukis poligon kekerapan duduk atas dia. Alright, so seterusnya pula. Okay, ni siap dah faham kot dah. Okay, so macam mana kita nak lukis yang ni pula? Kita nak lukis poligon kekerapan sahaja. Okay, so ini adalah graf poligon kekerapan sahaja. Okay, ingat graf poligon kekerapan wajib bawah ni nilai titik tengah.
Atas ni kekerapan. Alright. Yang ni dia kata dia mewakilkan kepada 1 saat dan 2 cm kepada 2 orang peserta. Oh silap ni. Silap ni. 2 cm kepada 5 saat ni betul dah. 2 cm kepada bukan 2 orang peserta, kepada 1 orang peserta. Okay, so ni 2, 5, 10, 8. Okay. So satu orang ni, yang kita nak kena take note ni, yang ni lah, yang ujung ni. 2 cm kepada seorang peserta. So maksudnya, sebab bilangan peserta ni adalah kekerapan kita, betul? Macam tu. Okey, jadi kita pun buat graf. Buat apa? Buat jadual kekerapan. Macam biasa, mesti mula nak buat graf. Sebelum buat graf, kena ada jadual kekerapan. Okey. So, jadual kekerapan. So, kita pun masuk. Jadual kekerapan untuk poligon kekerapan mudah je sebab dia 3 je. Sana saya ubah graf. Okey. Okey, ni masa ataupun selang kelas lah kan. Ni selang kelas kita lah. Nak tulis masa boleh, nak tulis selang kelas boleh. Lepas tu kekerapan. Lepas tu titik tengah sebab nak buat poligon kekerapan. So titik tengah je sebab data tak payah dah. Okey, masa masukkan 50, salin balik je. 55 sampai 59. Lepas tu 60 sampai 64. 65 sampai 69. 70 sampai 74. Okey, saya tak ada lah. Okey. So masuk kekerapan 2, 5, 10, 8, 4. Okey, titik tengah kita nak kira boleh. 50, 51, 52, 53, 54. Jadi 53 lah duduk tengah kan. Sebab selang kelas ada sikit lah. Selang kelas ada 5 lah. So ada 52, 50, 51, 52, 52. Kemudian 55, 55, 56, 57. 57. Lepas tu yang lain ikut je lah. 62, 67. Kemudian 72. Alright, siap. So masa untuk kita buat graf. Graf kalau poligon kekerapan saja mudah lah. Okay. So sama kat sini. Kita nak kena buat. So sama juga. Ni naik sampai atas. Okay. So yang ni. Ini. Okay. So boleh tulis. Ini adalah kekerapan. Yang bawah ni nilai titik tengah. Tak muat tepi ni nanti boleh tulis kat bawah. Macam cakap abang tadi kan. Okey. So sekarang ni tarik sikit sampai ujung ni. Tarik sikit. Tulis kosong. Betul, tarik sikit tulis kosong. Lepas tu kekerapan kita tengok. Soalan kata dia punya skala dia mesti
2 cm kepada seorang. Maksudnya kekerapan dia 2:1 lah. So maksudnya kena naik, graf ni kena naik 1. Okay. So kita pun buatlah sampai berapa paling tinggi? Sampai 10 ni. 10 ni. So 1 sampai 10 lah kita tulis. Tak tahu muat ke tak. Kalau tak muat cikgu ubah nilai lah. Macam tak muat je. Jangan buat double macam ni lah. So 1, 2, 3, 4, 5, cukup 6, 7, 8 je. Okay. Sebab soalan ni cikgu alter. Tak apa kalau macam tu kita tukar sikit lah. Soalan ni ini jadi 7. Nah, 60, 64 ni 7. Okay. Okay. So bawah titik tengah. So kita salin balik je semua titik tengah ni. Semua titik tengah ni sama macam sebelah atas tadi salin balik kan. Jadi semua titik tengah salin balik lah. 52, 57, 62, 67, 72. Salin balik saja. So tulis 52, 57, 62, 67. Lagi apa tak? 72. Okay, siap dah layout. Alright. So bolehlah kita nak plot. So sekarang ni kita plot, kita tengok. Okay, 52 ni 2, 5, 7, 8, 4. So boleh plot lah. 2, 5, 7, 8, 4. So 2, 5, 7, 8, 4. Macam tu. Okay. Jadi lepas tu buat macam poligon kegerapan kan, kena garis-garis sambung kan. So jadi kita pun sambung graf. Jangan tinggal macam ni lah. Ni tak siap begini. So kita pun sambung graf. Sambung saja. So sini sambung dulu. Titik yang ada ni sambung dulu. Kalau rasa confused sambung dulu. Saya pakai warna lain lah nak bagi nampak. Sambung dulu. Tapi yang ni tak nampak kan. Hitam je lah. Okay. Lepas tu sambung lagi. Sambung dulu titik-titik. Lepas tu yang ni sambung sini. Sambung tu kena bagi kena titik tengah tu lah. Kalau cikgu buat ni ada yang tak kena tu, kamu kena buat bagi kena lah. Sambung macam ni. Lepas tu nampak tak terbuka. Jangan biar graf macam ni. Graf mesti tertutup. Jadi kita sambung je. Tarik saja. Ujung ni tarik saja sampai ujung ni. Tak ada masalah. Biar dia tutup. Dia mesti poligon mesti tutup sisi. Yang ni ujung ni pun tarik saja. Tapi tarik tu kena sama besar kan lah. Tarik je macam tu. Okay, nampak yang bawah ni nampak macam tak apa nak elok kan. So kita boleh perbaiki lah. So maksudnya yang ni kita boleh tarik lagi sikit. So kataan titik tengah ni kena betul-betul lah adik-adik lah. Okay. Yang ni pun tak kena titik tengah. Kena bagi tengah betul-betul. Betul. Okay. So perkataan titik tengah ni sebab tak muat tepi tu. Tapi kalau tulisan mu kecil boleh je. Tulis je lah tepi tu lagi baik.
Kalau tak muat ni, tulislah kat bawah. Tak pun, tulis kecil macam ni pun tak apa. Tulis kat bawah lah. Titik tengah. Pastikan jangan tulis luar graf lah. Okey. Satu lagi, bila kita dah sambung kira ingatkan, kita kena labuh nilai. Faham tak? Kita kenalah tambah nilai kita. 52 sebelum tu berapa? 72 lepas tu berapa? Kita tambah nilai. So 52 sebelum tu mesti 47. 72 lepas tu mesti sebab dia naik 62, 67, 72. Sini akan jadi 77. Tu nilai yang kita tambah. Maka inilah kamu punya poligon kekerapan. Inilah poligon kekerapan kamu. Siap ah. Senang kan? Jadi hari ni kita belajar dua. Satu buat histogram. Satu lagi histogram dengan poligon kekerapan duduk atas dia. Okay. Kalau kata soalan yang pertama tadi tu, kalau dia tak suruh buat poligon kekerapan, maka buat histogram bangunan tu je lah. Tak payahlah buat tengah-tengah itu. Tapi kalau soalan minta dua-dua, buat histogram dulu, lepas tu baru buat poligon kekerapan. Okay, soalan yang kedua ni adalah poligon kekerapan saja. Sebab tu nilai bawah ni kita mesti pakai titik tengah terus. Tapi kalau poligon kekerapan kita wujud di atas histogram, maka kita hanya pakai nilai apa? Nilai sepada atas saja kat bawah. Okey. Boleh tak? Boleh. Okey, jadi itu sahaja. Cikgu harap semua orang faham. Kalau ada yang tak faham, boleh PM tanya masuk dalam grup lah. Okey, itu saja. Assalamualaikum.